Okey, so jom. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Azli Nawawi daripada Maya. Daripada Maya. Dulu kita global. Anda semua kenal kita pada global. Oh, kamera saya tak cantik sangat, tak apa. Okey, dan ikutkan gelar pihak atasan dia bagi nama kami CVL, tapi banyak kawan-kawan dah asyik salah sebut. Ada sebut CLV lah, tak habis-habis. Rumah saya ada LV, ada yang bagi VLC media player lah. Jadi bendanya macam kesian pula kat korang. Jadi apa kata korang panggil kita Maya je untuk harian punya event lah. Jadi tak adalah pening sangat kan, okey. Jadi rasa cakap banyak tak guna, saya start lah kot. Okey, kita baca Al-Fatihah dulu. Okey. Okey, pada kawan-kawan yang baru masuk jangan risau, kita ada juga share dekat Facebook, okey. Okey. Jadi boleh kalau nak akses kemudian bolehlah, tak ada masalah lah. Okey, tak ada masalah. Okey. So share. Okey. Share Facebook. Okey. Jadi yang event kita hari ni, okey, kita nak cerita orang siapakah Maya. Okey. Ni nama kita sebenarnya bawah ni. Ni nama baru dan kita akan cerita kenapa dapat nama baru. Okey. Kita akan cerita kenapa dapat nama baru. Okey. Okey. Jadi yang untuk website yang ni saya akan bagi pada kawan-kawan boleh akses dekat chat sekarang. Sekejap chat sekarang. So kita sekarang dah tak ada dah tak ada lah bentuk PDF. Kesian korang nak download. Tu lah. Puan Ana ni dah komen LV, itu betul. Okey, asyik banyak salah sebut jadi kita kata panggil Maya je lah, senang. Tak pening semua orang kan. Okey. Jadi ini kita Maya, center baru, global tapi dinaik taraf sedikit. Saya akan cerita naik taraf kat mana. Okey, dan apa benefit pada anda semua. Okey. So sebelum tu apa Okey, dan macam biasalah kawan-kawan, gila cari kopi dulu kan. Duduk tenang-tenang. Saat ni sesi santai, okey, nak tanya apa-apa boleh, nak cerita apa-apa boleh. Okey. Akan ada sedikit kejutan untuk anda semua. So get ready. Get ready, okey. Saya akan tunjuk corporate. Okey, ni kami punya video corporate. Okey, basically ni video ni disiapkan oleh Puan Alija. Terima kasih. Satu hari dia buat, okey, sampai ke beberapa tak tahu, okey. Jadi, okey, ni yang kami nak bagi tahu. Nama sebelum kami sebelumnya adalah ni. Nama sebelum Pusat Pembelajaran Atas Data Global, nama lama. Selama 5 tahun kami bersama anda guna nama ni dan kami punya nama telah di-upgrade kepada ini dia, Pusat Pembelajaran Maya, nama pun baru, logo pun baru. So apa yang baru? Ni kita nak cerita, okey. Penting untuk anda sebab kita akan bekerjasama untuk banyak benda. Okey, banyak benda, okey. Banyak benda. Okey, secara kasarnya kami adalah pihak yang akan membina Virtual University UTHM. So gambar ni saya ambil, saya pinjam pada Dr. Faiz Asraf, terima kasih. Okey.
So kami adalah pihak yang akan membina Virtual University UTHM. Apa dia Virtual University tu? Dia macam yang platform atas talian yang macam Coursera, EDX, so something like that. Tapi UTHM nak ada UTHM punya sendirilah. Okay. So macam misi kami yang lama, cuma kali ni pihak universiti menaik tarafkan lagi, orang kata goal yang ni. Jadi pentinglah sekarang. Okay. So yang ni kita punya plan, kita akan launch pada Open Learning lah. Kita tengah view pixelated, tak apa. Okay, untuk video yang tadi ada dekat kami punya page Facebook. Boleh tengok balik lah. Boleh tengok balik, jangan risau. Okay. So yang ni keyword dia pada ni mulai sekarang ni keyword dia. Okay, ni lah tambahan pada kami punya office lah. Benda yang sama macam dulu, cuma tambah dekat sini. Okay, kena buat Virtual University dengan korang. Okay. Jadi tu kami kata kami nak kena kerjasama dengan korang. Okay, jadi benda ni tak ada kelang kabut, tak ada paksaan yang tiba-tiba. Kita buat perlahan sama-sama macam biasa. Okey. Jadi untuk tahun ni, kita akan launch Virtual University. Okey, dalam bentuk website, kita akan launch dan kita akan cuba launch 11 MOOC. Okey, kita ada 11 fakulti kan. Ada 11 MOOC, setiap fakulti kena bagi satu. Sekarang dah mula, kerja rakaman dah mula. Kita tunjuk gambar sekejap lagi. Dan micro credential ni kursus pendek tau, macam mana nak ajar buat drawing, macam mana nak ajar ukur tanah, macam nak ajar tanah bunga. Yang ni ada 57 sebab ada 57 program akademik dekat UTHM. Okey. Jadi setiap program digalakkan hantar satu lah. Bendanya simple, okey. Sama macam video kuliah yang korang rakam, cuma ada tambahan sikit untuk korang supaya korang boleh claim LMPT nilai dengan lagi tinggi lah. Dan Virtual University akan offer benda yang sama lah, yang ijazah atas talian, yang tengah di-offer sekarang ada degree fully online kan, yang kita dah mula offer. Benda yang sama akan dipasarkan pada kita punya Virtual University. Cara kasarnya macam Shopee punya platform tapi penuh dengan benda-benda belajar lah. Macam tu ceritanya. So ini dia, saja virtual. Okay? Dan kita juga akan mula masukkan elemen AR/VR tahun ni, tapi anda jangan takut sebab kita dah identify, kita akan ada team, kita akan ada 6 staff kontrak, 5 atau 6, dan ada tim pada staff akademik kita identify akan jadi orang kata panglima lah, akan pergi explore dulu AR/VR dan akan cari the best solution, the easiest solution untuk anda guna dekat kuliah. Kita akan minta dia belajar TOT dan dia akan ajar korang semua. So korang semua relax dulu dan cubalah, benda ni seronok. Okey, tak rugi. Okey, tak rugi. Okey. So ni catatan organisasi, cerita sikit apa benda yang ada dekat Maya ni. Aduh, okey, first kali pengarah. Okey, saya kena jadi pengarah tiba-tiba, terkejut juga. Okey. Kita ada timbalan pengarah Dr. Doria dan kita ada 3 KJ. Dulu ada 4 KJ, sekarang 3 KJ. Sorry, sana 3 KJ. KJ pertama Jabatan Pengurusan Sistem, yang ni Encik Muhammad, macam biasa kita punya champion, pahlawan kita, okey, untuk author. Dan ada Jabatan Pembangunan Belajar Maya ni Dr. Sabariah yang jaga bahagian MOOC, micro credential, punya pelaporan, punya lain-lain. Okey, yang ni yang biasalah, pentadbiran, yang ni okey. Yang ni KJ yang ketiga, Jabatan Pendidikan Kandungan, yang ni Haji Amin. Dulu UCTV punya geng lah. So bila kau tengok kat bawah ni nampak ni tim-tim UCTV yang disayangi ramai dan sangat disegani lah. Okey, tim ni sangat committed. Okey. Yang kali hijau ni semua staff kontrak yang kita akan ambil. Kita dah ada orang kata funding, so kita akan ambil staff lah. Jadi kalau ada saudara mara yang rasa berbakat nak join kita orang, boleh join. Okey, dia punya ni F29. So boleh bagi resume kat kita ke, kita akan minta pendaftar, buka iklan macam pejawatan tu, korang boleh minta dihantar dan bagi tahu nama, kita boleh guna kabel lah. Guna kabel macam tu. Okey. Ni Hemi kat sini. Hemi dekat unit, Hemi punya unit yang baru ni. Bahagian multimedia interaktif, Meta yang ni akan kontrol AR/VR. Saya personally pun akan turun juga untuk explore AR/VR. Okay. Kita ada beberapa staff akademik yang kita identify yang ada minat dan bakat untuk pergi. Kita akan bawa, kita akan bayarkan training, bawa dia jalan pusing-pusing, di lawatan dan lain-lain. Okey, ada orang tanya, dari fakulti boleh masuk tak bos? Nak join kat Maya, fakulti maksudnya apa ni? Nak join jadi staff ke? Staff boleh, tapi korang dah kerja. Okey, korang dah kerja. Okey. Kalau nak join, boleh je, tak ada masalah. Okey. Nak join buat micro credential ke boleh. Okey. Selain itu kita ada offer benda lain. Nanti kita cerita sekejap lagi. Okey. Okey, so basically inilah kaminya. Orang yang sama, macam global dulu, cuma ada sedikit dekat perubahan catatan organisasi. Okey. Okey, catatan organisasi tak ada. Okey. Okey, dan seterusnya, inilah. Aduh, saya tiba-tiba kena jadi pengarah, aku pun terkejut. Okey. Sampai kita akan bersama sampai 2023. Kalau saya tak ada
pergi awal, awal lah perginya. Okey. Agak-agak lepas ni ada orang lain pula. Okey, saya kena jaga apa tim Maya, okey, untuk 2 tahun. Okey, dengan berat hati saya terima je lah walaupun berat. Okey. Dan kita ada ahli baru, okey, Dr. Doria. Terima kasih sudi kita seronok Dr. Doria sebab dia banyak tahu. Okey. Dia orang lama. Orang lama dia banyak tahu, jadi bila dia masuk kita sangat happy lah. Kita sangat happy lah. Okey. Jadi ini kita punya new edition dan kita harap dapat memperkasakan lagi kita punya kerja-kerja harian. Okay, memang hebat pun. Okey, orang lama ni. Okey, orang lama. Okey. Ni dia seterusnya. Okey, kita ni KJ kita. Okey, yang pertama Jabatan Pembangunan Pembelajaran Maya. Ni dia. Ni orang lama juga. Okey. TS Surabaya Musa. Kalau tak kenal ni orangnya, biasa nampak daripada FCAP. Okey, staf lama juga. Okey, staf lama juga. Okey, apa tugas dia? Apa dia punya bidang lingkup? Dia akan buat instruction, ID, blended learning, okey, ada pasal MOOC, micro credential, credit transfer, OER, IOER, OCW, okey, banyak istilah yang agak baru lah, tapi inilah bendanya, okey. Inilah bendanya, gamification, SIM dan sebagainya. So Dr. Sabariah dikontrol bahagian documentation, reporting dan sebagainya. Okey, so mulai sekarang kursus-kursus semua dia akan dirancang oleh Dr. Sabariah dan akan dilaksanakan oleh kami semualah. Jadi sebab tu kita lambat rilis kursus sebab benarnya di overhaul tiba-tiba, kita pun tak jangka. Kita punya flavor sama macam itu, sama, cuma ada sedikit perubahan tajuk lah untuk korang. So sama macam dulu, lebih kurang. Penceramah pun mungkin tambahan sikit, ada perubahan sikit. Okey. Yang kedua, ini kita punya pahlawan, okey. TS Muhammad bin Maksum, so Jabatan Pengurusan Sistem Pelajaran, yang ni bagi macam biasa author. Ni Cik Muhammad. Ramai kenal kan. Okey, Cik Muhammad. So Cik Muhammad dia akan jaga benda ni macam platform untuk author, MOOCs, micro credential. Okey, platform micro credential kita plan nak beli open link punya platform dulu plannya. Pakai dalam 3 tahun dan kita akan develop platform sendirilah. Okey, nanti kita akan ceritakan dia. Benda tu dah baru meeting semalam macam boleh confirm. Okey. Dan online assessment, proctoring, jaga platform bagi seorang lain, UTS TV, UTS Radio, Pondok Universiti, FOC, permohonan khusus pemantauan MOOC inventory pusat dan teknologi ruang smart classroom dan juga pengurusan program dan pelajar Maya. Okey, ni Cik Muhammad akan jaga. Okey. Bolehlah kenal-kenal kan. Simple-simple. Okey, ni orang-orangnya. Yang ketiga, kita punya tycoon, okey. Kita punya tycoon Haji Amim. Ni ramai kenal, okey. So bila global kena embed AR VR dengan kena jadi virtual university, kami diminta untuk tukar nama UTS TV supaya ada sedikit orang kata bau bacang virtual tu. Jadi kami kena tukar nama. So ni nama baru, avatar. Tada. Okey, ini avatar nama baru untuk tim UTS TV dan juga developer untuk AR VR. Jadi dia punya jaga atas Haji Amin macam biasa. Okey, anda kenal kan? Mana-mana rakaman beliau ada. Okey. Dan macam biasa, Haji Amir akan jaga penerbitan audio video, rakaman suntingan. Kita tunjuk gambar kejap lagi. Dia orang ni sibuk sangat tau. Setahun tahun lepas 150 rakaman dia buat, kau tahu. Kalau dekat workspace tu kita boleh jadi juara tau. Penuh boleh workspace, okey. Okey, cuma tak masukkanlah, penat kot. Okey. Jadi liputan penyiaran yang MOU korang, yang program conference biasanya, ni tim ni juga yang usaha. Dia orang pengalaman berbelas tahun. Saya sangat respect tim ni. Dah macam TV3 dah dengan studio sebagainya. So modul latihan, klip video, DIY dan sebagainya. Yang ni yang Haji Amim akan jaga. Okey. Jadi kalau ada soalan, tanya kawan-kawan. Macam bosan pula aku cakap seseorang. Okey, ada soalan tanya je, jangan segan-segan, okey. Tanya je. Kita open, nak bagi cadangan ke nak tanya apa, tanya je. Banyak benda kau boleh tanya. Okey, kita akan bekerja rapat. Okey. Bekerja sangat rapat. Okey, kami yang korang ni klien kita orang lah sebenarnya. Okey, korang ni klien kita orang. Okey. So, ini dia tim Encik Amy. So, Amy pula dia akan jaga lebih kepada bahagian multimedia dan interaktif ICT. Meta. Nama dia Meta. Kau dah macam tu dah. Dah macam yang Facebook baru. So, apa yang dalam ni kita ada Encik Amy dan juga Encik Syahrudin. Ini designer UTHM yang tersohor. Okey. Dia punya design orang kata luar daripada ruang pemikiran saya respect Syah. Okey, dia akan bantu kita untuk AR VR punya design, background sebagainya. So kita tunggu hasil kerja dia.
Encik Amy pula akan bersama saya untuk meneroka AR/VR untuk Star Academy. Dalam ni pun ada orang, ada Dr. Faiz, tu kita punya tim. Dr. Huda, okay, akan ada PM Dr. Lau dan sebagainya. Okay. So Amy akan jaga apa? Laman web, laman sosial rasmi pusat, mereka bentuk grafik visual. Ni Amy adalah penunggu Zoom UTHM. So kalau nak guna Zoom yang pro punya, boleh kontak Encik Amy. Nak WhatsApp saya pun boleh. Okay, nombor telefon di mana-mana. Dan juga Amy akan kontrol kandungan digital interaktif, simulasi 3D, AR/VR dan sebagainya. Okey, tu Hemi dan Syah. Okey. Orang lama ni. Masa saya student dia dah kerja. Jadi orang lama. Jadi sangat dihormati. Okey, dan kita ada juga bahagian pentadbiran. Okey, pentadbiran yang ada dalam tu Puan Rozana macam biasa. Puan Rozana yang ni, okey, Batu Encik Isaruddin, ini kita punya ni. Ini hebat ni, buat kerja kejap ni. Plesit, okey, saya panggil dia level plesit. Baju gila. Kita ada juga staf yang sangat committed dan rajin, Encik Nazri. Ini committed. Apa-apa pun dia banyak bantu kita orang. Okey. Ni orang-orangnya, kalau jumpa bolehlah bagi high beam ke, jangan horn, okey, bagi high beam ke kan. Okey, nak bagi thumbs up ke ikutlah. Okey, ni orang-orangnya. Okey. Seterusnya, ini dia. Okey, this is the team. This is the team, okey. Ni dulu dikenali sebagai Yusa TV. Kami okey, Amy ada nak cakap apa ke? Tak apa. Saja nyampuk. Boleh nyampuk. Nak nyampuk boleh, jangan risau. Jangan belah sama seorang cakap ni. Okey, teruskan. Okey. Kawan-kawan nak tanya apa-apa, tanya je. Kita open. Lagi banyak soalan kita suka sebenarnya. Nampak kau orang macam nilah dengar dan ada sesuatu nak tanya. Tanya je, kita tak segan pun. Okey. So ni dulu tim Yusa TV. Okey, avatar nama baru. So ni ahli-ahlinya, kau kenal. Okey, semua ni lama. Mana-mana pun ada. Kalau dekat Facebook kita orang, dia orang je manjang kerja untuk rakaman. Tahun lepas rekod 150 rakaman program. Okey. Dan sangat sibuk sampai sekarang. Jadi kalau untuk rakaman program MOOC dengan MC, bagi tahu awal, kita akan koordinat dengan jadual mereka. Okey, so mereka juga cover aktiviti corporate UTHM. Okey, dan juga aktiviti yang korang MOU, yang conference bagai, dia orang cover juga. Jadi kalau apa-apa, WhatsApp saya akan bagi tahu dia orang bila free dan kita akan susun jadual macam tu. Jangan risau. Boleh WhatsApp saya atau Hemi, mana-mana boleh. Haji Amin pun boleh. Kalau Encik Kai yang handsome ni pun boleh WhatsApp. Okey, mari kita kenal baliklah. Okey, ini Encik Khairul Nani. Ni nombor 1 Nani. Nombor 2 Izam. Okey, Encik Izam ni banyak jaga server, sistem dan sebagainya. Ini Encik Muhammad Saifullah. Kenalan kalau jumpa abang handsome ni kan. Okey, sebelah dia Encik Nazar. Okey, Nazar. Lepas tu ni editor video. Tersoho UTHM. Digilai rakyat PTJ. Menjadi rebutan. Okey. Menjadi rebutan tapi malangnya telah dimiliki. Menjadi rebutan ramai PTJ tapi malangnya kami cuba pertahankan sampai sekarang. Harap sampai bila-bila. Okey, Puan Halijah hebat betul ni kan. Kerja tak ingat. Okey. Kita ada juga Encik Anwar. Ni agak baru join kita tapi pun dah lama tau sebenarnya. Sebelum PKP, Encik Anwar committed. Kita ada Encik Sarani. Kita ada juga ni bos kita. Encik Syafiq. Tu dia pakai songkok tinggi tu. Dia ni kejap lagi jadi orang besar. Kita tunggu je lah. Okay. So semua ni tim yang sangat committed. Okay. Dia orang kerja memang kata dah macam TV3. Saya sangat respect lah. So nanti rakaman tim juga yang akan datang untuk rakam. Okay. Untuk rakam. Dan jadual mereka padat jadi kita kena susun elok-elok ikut keperluan mereka lah. Macam tu. Okay. Tu nak beritahu. Okey, saya ada nak tunjuk juga garis panduan penerbitan digital. Tapi takut panjang, korang klik dekat situ dapat akses garis panduan yang saya dah pendekkan. Boleh baca kemudian. Tapi saya akan tunjuk gadget apa yang best dalam tu. Kan cerita banyak kau bosan. Okey. So apa yang best kat yang ni kita baru dapat kelulusan senat bulan 1 hari tu. Apa yang best untuk korang? Tu yang nak kena share. Apa yang best untuk korang? So kena nak akses klik je. Dia akan buka website lain, okey. So apa yang best? Saya bagi depan-depan. Okey. Okey, ni yang best, mari tengok. Okey. Kalau anda buat MOOC untuk tahun-tahun akan datang tahun ni, kalau buat MOOC bersama ahli kumpulan, dekat LMPT bahagian penerbitan, value dia sama dengan buku penyelidikan dan karya asli. Sama nilai. Sama nilai. Okey, yang tak macam dulu, yang ni sama nilai. Okey, sama nilai.
Kalau korang lagi dahsyat buat AR VR, media interaktif, courseware sebagainya, sama juga nilai dia dekat bahagian penerbitan hujung tahun LMPT sama dengan buku pendidikan dengan karya asli. Tinggi tu bang. Tinggi tu bang. Okey. Kalau korang takut nak aim lagi tinggi, kata nak ajak geng-geng yang ngajar kursus sama-sama nak buat micro credential. Ini simple je, rakam skrin ngajar-ngajar benda pun boleh. Kita akan anggap sebagai bab dalam buku ataupun modul. Nampak? Okey? Modul. So dekat LMPT dah ada benda-benda ni. Okey, kalau video pula. Video. Kalau video tahap 1, maksudnya dalam bantuan UCI TV ataupun korang ada upah production house yang kat luar yang gempak-gempak kan sekarang ramai kan budak jadi apa? Production house kan. Level dia sama dengan satu jurnal non-scopus. Satu jurnal non-scopus tapi jurnal lah, okey. Jurnal maksudnya level tinggi lah. Jadi anda tak payah pening-pening tulis jurnal sepanjang masa. So style akademik nampak anda boleh ada cabang lain untuk penuhkan penerbitan di hujung tahun. Okey. Dan kalau yang buat sendiri, ni buat sendiri ni kita ada garis panduan kita cerita. Ini simple je, okey. Simple je garis panduan dia. Kau kena tambah video intro sebelum dan selepas setiap video. Dalam tu okey soalan best. Apa beza video profesional dan okey profesional adalah dibantu oleh tim production macam UCI TV. Macam kalau kau orang ada tim production yang luar kau upah macam yang kedua kahwin kan ada tim production kan video cantik yang tu profesional. Okey. Kadang fakulti dia ada bayar tim production untuk buat video dia punya montage. Yang tu kita kira profesional lah. Sama level general scopus. Tapi kalau yang buat sendiri, yang rakam skrin ke yang kau rakam dekat lab, letak depan belakang intro UTHM dan bagi tahu cerita, gambarnya clear, audionya clear dan bagi tahu nak cerita apa. Kita sama dengan terbitan umum yang sekarang punya value. Yang ni kita cerita sekejap lagi. Macam mana nak capai? Tak sesusah yang korang jangka. Okey? Okey, lepas tu kalau ada buat portfolio, platform persendirian, website, portfolio, boleh claim sekali sama level dengan jurnal non-scopus. Siapa ada buat website sendiri dekat website, okey website ke ada blog yang berkaitan dengan boleh orang kata akademik, bagi tahu, kita akan declare yang verify yang tengah bercakap ni, yang tengah bercakap ni akan verify bersama Encik Amy, Dr. Sabaria, kita akan verify. Okey, biasa kita baik, jangan risau, okey. Akan dapat sama dengan jurnal non-scopus. Okey. So audio tu macam rakaman Spotify yang suka bercerita, bercakap biasa kalau yang ustaz-ustaz kan kalau dia suka nak bagi apa perkongsian ilmu dan sebagainya, okey. So kita anggap sebagai terbitan umum sama level dengan video. Video yang amatur tadi. So ni yang best. Startnya kat sini. Okey, ada soalan. Kalau video montaj peresmian majlis, adakah itu boleh dikira juga atau video pengajaran saja? Boleh kira. Asalkan ada ilmiah. Ilmiah. Mana? Aku nak tengok dekat Facebook ada yang tanya soalan ke? Okey, sedap je belasak sini kan. Okey, Facebook diam lagi. Okey, tak apa. Okey, Facebook diam lagi. Okey. So inilah benda-bendanya. Nak apply macam mana guna SMPU? Ada lah. Saya tak bagi pula link. Kita ada bagi link untuk apply guna SMPU. Simple saja. Okey. Dekat dalam garis panduan kita cerita juga nak pilih apa, terbitan umum ke dan sebagainya. So ada minimum durasi video. Yang tu sebenarnya kita lagi pendek lagi bagus sebenarnya. Tapi kalau berapa saat tak best lah. At least minit lebih. Buat lagu kira penerbitan juga. Betul. Kalau kau buat DK Barat, cerita pasal nota elektromagnetik, kita kira sebagai penerbitan. Sekarang TikTok pun kita kira. Tapi dengan syarat kena ada lah ikut yang nanti kita cerita. Apa dia nak bagi korang dapat benda ni? Simple sebenarnya. Ada yang risau. Alamak, tak ada. Senang je bendanya. Okey, apa benda yang kau boleh claim? Skop kandungan digital. Pertama, video PMP lah. Yang mengajar-ngajar tu kan. Seriuslah TikTok boleh lah kak, tapi kau ikut format kita orang kejap lagi. Okey, minimum ada durasi, ada garis panduan. Betul. Berapa panjang konten video lah. Dalam dia sebenarnya kita galakkan big size punya learning tau. Jangan buat sejam punya video. Nanya budak tu tengok, buat dalam 10 minit ke bawah ke. Kalau budak sekarang kalau TikTok lagi 20 saat dia nak tarik perhatian dia. So kita kena fikirlah macam mana bagi video tu menarik. Okey, sambung kejap. Okey. Ada soalan nak tanya sila. Jangan segan. Okey. So apa lagi? Latihan pembangunan profesionalism. Kalau korang ada record latihan korang buat dulu ke, record tutorial ke. Kalau ada cerita dekat YouTube, okey, cara nak buat graphic design, cara nak buat website. Okey. Okey. Boleh juga. Okey, cara nak buat kerja kayu. Asal ada elemen mengajar tu je. Tapi kalau kau review kedai makan, review shopping complex macam TikTok aku, pergi Genting Highland, yang tu tak boleh.
Yang tu tak boleh. Kau jangan minta memang aku tak bagi. Okey. Yang tu tak boleh. Okey. Yang tu tak boleh. Nak review goreng pisang ke, nak review cupcake ke kan, kuih keria viral lah, kau jangan hantar benda gitu. Lapor tu tak? Kesian kita orang. Okey. Jadi apa lagi? Ni video penyelidikan dan penerbitan. Yang kau orang hantar untuk pertandingan ke, buat untuk conference ke, saja-saja buat untuk promote kau punya penerbitan, penyelidikan lah, kita bagi. Okey. Kalau promosi aktiviti universiti, kerja apa, khidmat masyarakat ke, konvo ke, kau pergi mobility ke. Okey, okey. Sekarang ni akan sampai tak kisah panjang. Okey, betul. Kalau TikTok 30 tu terimalah. Okey, promosi aktiviti universiti ke, kau pergi mobility ke, gotong royong ke, sulam ke, care ke, benda MOU ke, montaj program fakulti ke, macam tu. Ni khidmat masyarakat, sorry, ulang balik. Khidmat masyarakat pun sama. Gotong royong ke, bantu bersihkan surau ke, masjid kalau ada buat video kan, macam level TikTok tu, tapi ada intro depan belakang UTHM punya video, yang tu boleh. So kita nak meningkatkan visibility UTHM dan tak naklah korang buat penat-penat. Lepas ni ada orang kata ganjaran untuk pihak-pihak yang membuatnya, untuk content creator. Okey? Kalau ada buat dalam team, declare semua ahli team tu. Okey, buat ramai-ramai, tak apa, layan je, okey? Okey, jenis penerbitan macam tadilah, video, audio. Ni, video, audio, multimedia interaktif tu macam courseware. Kalau game, okay, AR, VR, kalau macam sekarang yang ada soalan. Kalau sekarang yang kita tengah employ ni macam apa, web AR, web XR, game yang dulu ada flash ke benda kan, yang tu kita terima, okey. PowerPoint-nya ada hyperlink apa interaktif, yang tu pun sama, okey. Lepas tu kalau ada package ni courseware, ni courseware kalau kau ada buat macam game guna flash ke kan. Okey, ada buat yang PowerPoint yang highly interaktif, okay, dan siap nota-nota, okay, kita terima. Software ke benda kan. Yang ni website. Ni website yang pasal portfolio yang ada, pasal kau punya research ke, pasal ahli. Yang ni sekali je boleh hantar. Okey. Okey, ada soalan. Okey, bos, saya pernah buat video webinar dengan Miros tahun lepas tapi belum upload lagi, boleh upload untuk tahun ni? Boleh. Sebenarnya untuk hari ni sebelum ni kita terimalah kalau ikut yang lama punya ni. Tapi kalau rasa nak ikut template UTHM pun elok juga sebenarnya. Tapi ada lagi lah orang kata apa, timbang rasa kita bukan macam tu. Okey, apa nak kena ada kat video korang? Ni sebenarnya orang nak tanya. Tak susah. First kali kenalah cerita, hasil pembelajaran. Okey, kalau video contohnya. Okey, pada hari ini saya akan terangkan tentang cara untuk membuat kek. Pada hari ini saya akan terangkan cara untuk servis kereta. Benda tu je cerita. Yap. Bos, kalau video kursus kau boleh? Boleh bang, boleh. Mestikah kena ada audio atau video? Kalau gambar kena clear, tapi audio, kalau bunyilah lagu pun, nota bunyilah lagu pun dia terima. Okey. Jangan tak clear bunyi, tak clear gambar, yang tu masalah sikitlah sebab ada audio dan atau video. Betul. Maksudnya macam mana Cik Nur Azmi tu? Sila. Tak, maksudnya kalau audio je pun boleh, tapi kita istilahkan sebagai podcast lah. Podcast tu masuk bawah konten yang boleh kita ambil kira. Boleh buat podcast. Mesti ada salah satu atau dua-duanya lah. Baik, terima kasih Ketua Jabatan Meta. Bukan. Tak jadi jawatan pun. Tapi Cik Nur Azmi, kalau rekod guna Apple punya barang macam abang biasa bawa, itu memang lawa benda je bang, kau jangan risau. Memang clear je. Okey. So dalam video kena cerita, video ni pasal apa? Jangan tiba start tiba lompat-lompat joget-joget, tak ada orang kata hala tuju. Kena cerita, video ni pasal apa dan kau belajar, kalau tengok video ni kau apa yang kau akan dapat. Macam tu. Baik. Cerita kan. Okey, cerita pasal apa? Okey, lepas tu ni dia punya kandungan lah, kena kira kalau ada penerangan, tunjuklah penerangan cerita lah. Ni penerangan, okey, penerangan. Okey, kalau ada maksud arahan, masa pengguna, kalau ada apa arahan macam ni kita ngajar tu. Okey, sila kira yang ni, boleh rujuk ini. Benda-benda gitulah, kena clear lah. Okey, jangan video bunyi-bunyi tapi tak ada apa instruction, orang tak tahu nak buat apa. Kita pun sedih juga. Okey, video yang kata instruction kena detail lah, Okey. Dan capaian kalau boleh mudah dicapai. Okey, capai kandungan secara terbuka dan tidak terhad. Tapi kalau korang jual dekat EDX ke Coursera, rasa benda tu nak
nak claim juga boleh. Nanti bagi kita username password, kita tengok. Sebenarnya tu bukan boleh public kan, bila yang berbayar kita faham. Okey. Okey, ada kata mantap cari yang ada joget. Okey, joget silalah bang. Aku tak nak kau joget lah. Apa nak berjoget tu? Okey, nak joget. Okey. So boleh dicapai pada bila-bila masa secara dalam talian. Okey. Dan video tu kata lepas ni dia punya video punya kualiti, audio kena elok lah. Kena cantik lah, jangan kabur-kabur, speaker kejap dengar, kejap tidak. Kalau boleh jangan macam tu lah kan. Zaman sekarang barang dah murah yang equipment. Tak perlu buat benda yang bukan-bukan. Okey, kau nak terlampau-lampau ke joget yang bukan-bukan jangan. Okey, tak perlu, jangan, kau jangan salahkan aku. Okey, seni tari pun ilmu memang. Okey, bolehlah kau menari, dia persilakan. Boleh, tapi kena tengok elemen akademik ni. Elemen akademik. Okey, kalau yang TikTok tu dia ada joget sikit-sikit tu, kita kalau ada tu kita boleh tutup mata sikitlah, sekata tercapai lah orang kata ilmu tu. Okey. Kau jangan joget lebih, tak ada capai apa-apa kan. Tu sedih lah nanya. Okay. So ada benda yang boleh claim tapi temanya ilmiah. Ilmiah dan bertema UTHM. Kita tunggu Dr. Faiz punya tarian nanti. Tarian abah-abah Dr. Faiz. Okay. 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 Yang penting sekali kena ada logo UTHM ataupun korang boleh letak intro dan outro video. Kalau klik sini ada intro dan outro UTHM. Okey, korang boleh guna ni email UTHM, kena login guna email UTHM. Dan boleh tengok ada beberapa kata intro yang lawa-lawa dibuat oleh geng User TV. Okey, boleh guna, download dan guna kat video korang. Yang tu video editing yang biasa. Kalau tak kerti nak edit, tahun ni banyak kita ajar. Dr. Faiz akan ajar guna OBS. OBS ni maksudnya lepas rakam tu siap ikut format UTHM, gempak gila. TS Syukri akan ajar guna BSDC, saya pun akan ajar guna Canva. So banyak ni banyak ni kawan-kawan. Pilih mana kau nak ni. Ni semua ni. Ada high definition, ada yang biasa, okey. Dr. Faiz ajar bersilat boleh juga. Tengkolok dah ada kan, okey. So yang ni pilih yang mana berkenan, letak sebelum dan selepas video. Tu je. Masuk gitu je, okey. Kalau korang punya komputer berat, susah nak bawa software berat, nanti TS Hatta akan ajar guna Loom ataupun yang web apps yang boleh buat benda ni. Terus sampai format UTHM. Kita akan buat juga tahun ni. Okey. Kita takkan biar korang gantung tak bertali. Ni nak access kat mana? Ni. Ni dekat atas ni, nampak klik di sini. Ni. Klik situ, keluarlah. Nak share link. Marilah share link korang. Share link okey, copy. Okey, so ingat kena login guna UTHM punya account. Kau tak boleh buka bagi tahu. Saya akan share yang betul-betul punya link lah. Okey. Tengok. So ni je. Kalau rasa ada yang boleh buat sendiri lagi power buat sendiri lagi cantik. Kita okey je, tak masalah. Kalau geng-geng TikTok kan video menegak kan. Kau buatlah TikTok punya cara. Okey. TikTok punya version untuk video intro UTHM. Kalau buat sendiri. Yang tu simple sebenarnya. Kalau guna Canva pun settle. Okey. Jadi pastikan logo UTHM tu lengkap lah Betul. Jangan pelik-pelik pula logo tu dibuat. Jangan ada pelik-pelik Jadi kalau rasa nak buat sendiri tu pastikan okey lah, boleh diterima. Kita pun galak kan, sebenarnya TikTok sekarang orang kata dah trending. Okey, dan orang boleh buat sampai ke ilmu kurang pada seminit. Yang tu orang kata budak-budak muda suka. Kita galakkan sebenarnya. Bagus sebenarnya, bagus. Bukan suruh kau menari tau, maksudnya korang buat penyampaian knowledge guna TikTok. Ramai buat sekarang. Kau tengok ada doktor semua kan, ada ustaz pun dah masuk TikTok. Jadi kalau kau nak jadi TikToker, saya personally sokong. Cuma jangan minta elang pada aku lah. Okey, logo boleh refer website corporate. Ya betul. Okey, ya betul. Logo boleh ambil kat sana untuk buat TikTok punya video intro. Okey. Okey, ada soalan kawan-kawan? Okey, ada tanya je. Okey. Jadi apa lagi nak kena ada? Fakta kena betul lah bang. Ni. Jangan cerita benda bukan-bukan ni. Kau jangan cerita benda fakta, apa benda auta-auta, mistik-mistik jangan Betul, kita percaya kepada hikmahnya lecturer UTHM lah untuk ini. Kita percaya kat korang. Okey, kita percaya kat korang. Cerita benda yang betul lah. Content expert tuan-tuan semua. Jadi kita percaya tuan-tuan expert. Kan Dr. Azri kan? Betul. Kita percaya anda semua subject matter expert. Ada sesat lah kata orang tu.
Okay, ada kata baru suruh anak uninstall TikTok. Nah, itulah Kak. Boleh install balik, boleh install balik. Install. Dan Kak kena join juga TikTok. Kau jangan joget Kak. Okay. Kali. Okey, konten juga mesti mudah difahami. Okey, visual menarik dan audio jelas. Okey, yang jelas. So jangan bagi yang bunyi berpasir-pasir, gambar berpasir, bunyi berdesir yang tu sedihlah sebab kita nak jual kau punya konten ni. Kita nak mengangkat kau orang menjadi selebriti, selebriti, edu selebriti, okey. So guna perisian aplikasi yang sesuai. Okay, boleh gunalah BSDC ke, kalau telefon guna KineMaster ke CapCut ke ikutlah. Okey. TikTok pun video editor juga. Okey, boleh fikir macam mana. Okay. Lepas tu tak semestinya kena guna khidmat profesional, boleh kalau pandai boleh buat sendiri. Okey, bos, kalau TikTok tu kita letak muka kita tapi letak avatar je boleh claim. Boleh, tapi kena ada follow yang logo UTS. Sebenarnya avatar tu lagi canggih tak? Bila ada avatar macam yang makcik apa tu? Makcik apa claim kat TikTok yang kartun tu? Alamak, lupa lah. Okey. Yang tu pun yang penting akaun TikTok tu kan yang ni kan, di akaun TikTok tu kena affiliate dengan akak punya dengan UTHM lah. Akaun TikTok tu. Jadi kita akan cek akaun TikTok tu betul tak ni Wahana ni staff UTHM. Jangan nak sembunyi lah, dia kena jelas lah ni memang staff UTHM. Dia kena bertanggungjawab konten tu adalah staff UTHM yang buat. Benda macam gitulah. Jadi integritinya dekat situ. Letak avatar lepas tu tak ada masalah sebenarnya. Okey. Okey, ada soalan dekat Facebook. Dia kata semua yang doktor terangkan ni hanya untuk staf akademik saja ke? Tidak, terbuka untuk semua. Okey? Boleh. Boleh. Hantar. Kita nak menggalakkan budaya content creator. Okey? Dan semua orang kalau boleh jadi content creator. Zaman sekarang memang zaman dia. Okey? Content creator. Okey? Dan okey, ajak aku saya tekan sana. Okey, dan kalau kau nak buat video DIY pun boleh tapi kena tepati kriteria yang kita bagi. Betul. Okey, kriteria. Okey. So dah 2-3 tahun kita terima je video kau orang sangat ilmiah selama dekat SMPU. So sekarang kita dah mula kena jaga kualiti lah. Kau orang pun dah ada yang pandai. Dan jangan terkejut sebab ada staff yang buat level yang sama dengan UTHM punya garis panduan ni. Sama sekarang. Dah ada beberapa orang yang buat. Saya pun terkejut juga. Dah level boleh sahkan ni. Okay. Disebabkan keserataan sama rata tu kita kena ketat sikit lah lepas ni. Itu maksudnya. Jadi bukan senang lah nak dapatkan sama dengan modul lah, cetak apa karya asli lah sebagainya tu kan. Jadi dia kena cerewet sikit lah. Dan adalah elemen editing, post productionnya elemen tu kena ada jugalah. Sebab kena ada logo, kena ada benda tu, kena ada affiliate dengan THM. Benda-benda tu kena ada lah. Ni untuk masuk SMPU. Kalau tuan-tuan, sahabat-sahabat nak buat untuk suka-suka tak nak masuk SMPU tu lantaklah, tu tak apa. Ini memang untuk SMPU. Maknanya kalau nak pun buatlah 2 akaun, satu yang tak formal, satu yang formal ke kan. Jadi yang formal ni memang untuk profesional kita lah. Betul maksudnya. Jadi kalau untuk yang keluarga pergi jalan-jalan itu akaun satu lagi. Mungkin dia tak formal punya ke. Jadi untuk SMPU. Jadi isu-isu akan datang nanti memang untuk SMPU. Jadi orang tahu ini memang Dr. Kamarudin Ambak daripada UTHM Johor punya video. Ini akaun ni memang Puan Hanani TikTok daripada UTHM Johor. Jadi orang kenal. Itu maksudnya lah. So okey. Kita sabar ya, Amir, dah sabar. Dah sabar ni orang kuat garis panduan ni. Okey, ada kata, okey, kalau kat profile bio TikTok boleh masuk kat description, boleh juga. Dan boleh buka support group, betul TikTok. So video panjang ke pendek dia tak sama je kan markahnya. Lebih macam itulah. Tu kami galakkan buat video pendek je. Dia agak subjektif sikit benda ni. Pasal yang penting dia ni outcome dia ataupun boleh faham. Kalau orang boleh faham dalam masa 10 saat, buat apa nak tengok video 1 jam kan? Tu dia punya tu dia lah. Okey, jadi seni video tu pun main peranan jugalah. Contohnya macam iklan kan, iklan di TV yang memang kena pendek-pendek je, 5 saat, 10 saat. Okey, jadi dia punya tapi orang impact dia tu ada. Jadi tak semestinya video 2 jam tu lagi baik daripada video 30 saat. Jadi kita tak ada straight kan dekat situlah. Kita tak boleh cakap mesti 2 jam dah yang terbaik. Tak boleh macam tu.
Jadi kalau tuan-tuan sahabat boleh buat 5 minit, sama impact dia macam 2 jam lagi baguslah sebenarnya. 5 minit je boleh faham. Tak perlu tunggu belajar sampai 2 jam. Kan? Jadi budak lagi pandai lah. Budak pun suka macam tu. Dia tak payah tunggu lama-lama 2 jam lama nak nunggu. Ini bukan cerita Hindustan nak tengok lama-lama kan. Tu yang TikTok pun bagus lah. TikTok biasanya 20 saat je orang kata video yang ideal. So kalau kau boleh sampaikan, okey. Ya, jadi seni instructional tu lah nak kena tengok balik masa kita buat development tu kan. Macam mana kita nak buat pendek tapi padat. Tu ada seni dia lah. Tu ada seni dia lah. Okey, so dia kata Dr. Kamil Lambat dia kata kalau YouTube durasi yang ideal adalah 3 hingga 10 minit. Yang ni kita punya otai YouTube UTHM lah. Dia kata 3 hingga 10 minit. Saya kadang terlepas juga seronok bercakap kau berbelah minit. Aduh, pening. Okey. So big size content short impactful. Yes, absolutely. Kena ada impact lah. Okey. Dr. Faiz saja. Nama tak dengar suara. Dah Faiz. Hey. Malu lah. Segan. Aduh pula. Okey, ngopi lah kejap. Aduh, dahaga pula rasa. Okey, so next content Dr. Doria yang akan teruskan. Ke Dr. Doria dia tak masuk? Oh, dah ada kan? Ini Dr. Doria, mana Dr. Doria ni? Dia akan cerita bahagian ni. Saya jaga slide. Dr. Doria, dipersilakan. Tak ada banyak untuk yang di-share untuk bahagian ni. Cumanya apa yang ingin kita sampaikan kat sini adalah berkenaan dengan SKTU dan juga peranan fakulti. Boleh next slide. Okey. Okay. Yang ni mungkin orang tertanya-tanya kenapa perlu buat MOOC, kenapa perlu buat micro-credential, kenapa perlu buat ODL dan sebagainya. So ini adalah rentetan daripada hasil perancangan kalau kita rujuk buku dasar e-pembelajaran negara. Ini adalah perancangan sehingga 2025 di mana setiap UA sebenarnya dikehendakkan untuk membangun MOOC masing-masing. Jadi itu yang sebenarnya bila kita dia akan dilaporkan kepada bahagian kecemerlangan akademik. So kalau kita tengok ada beberapa, contohnya itu yang kita tengok kalau dalam author sendiri tu pun ada kriteria blended learning contohnya. So dulu kita pakai formulas 7 slides contohnya, lepas tu kita ada interaksi, kita ada online exam dan sebagainya. Jadi itu antara beberapa kriteria yang memang kita rujuk beberapa panduan lah untuk pembangunan BL, untuk pembangunan MOOC dan juga micro-C dan juga ODL. Jadi kalau untuk sehingga 2025 kita tengok ada beberapa daripada rakan-rakan fakulti sebenarnya memang sudah sejak 2020 lagi rasanya banyak kursus yang telah kita laksanakan secara blended learning. Jadi alhamdulillah lah ini terlaksana hampir semua dah tercapailah sehingga 2025 insya-Allah. Cumanya mungkin ada beberapa kursus kita boleh perkasakan lagi dan mantapkan lagi supaya mungkin mood 2020 tu mungkin kita masih lagi goyah sikit macam mana nak laksanakan secara online, secara BL, tetapi saya rasa 2021 kita tambah baik dan insyaAllah sehingga 2025 akan dimantapkan lebih banyak lagi mungkin learning activities yang kita rancangkan untuk kita laksanakan PDP kita dengan lebih baik. Untuk khusus terbuka contohnya MOOC, ini kita sasarkan kalau saya untuk 2022 sekurang-kurangnya fakulti mesti ada satu MOOC yang memang kita boleh offer across fakulti untuk kita mungkin ada possibility untuk kita transfer kredit. Jadi sekarang saya difahamkan untuk proses pembangunan MOOC, dulu kita pernah ada beberapa kursus MOOC yang telah kita letak dalam OL. Kita di tingkat CBL, so kita cuba rancang untuk retrieve balik kursus-kursus yang dah sedia ada dekat Open Learning. Doakan untuk kita dapat bajet, diluluskan dan kita akan gunakan semula. Jadi ini insyaAllah setiap fakulti kita sasarkan akan ada MOOC daripada setiap fakulti. Dan yang ni pun yang sebenarnya rakan-rakan tim Tuan Haji Hamim contohnya kan, tim Cik Hairul, tim Dr. Sabariah dan juga tim Cik Amy sendiri pun berkumpul selumus untuk membantu pelaksanaan MOOC di dekat fakulti. Jadi untuk e-pentaksiran yang ni saya rasa alhamdulillah kita juga telah memantapkan
memantapkan penggunaan sistem OTA. Jadi e-pentaksiran dalam pembelajaran teradun perlu dilaksanakan. InsyaAllah yang ni pun kita akan penuhi dan kita akan cuba tambah baik OTA daripada semasa ke semasa untuk pelaksanaan di blended learning. Saya faham dan akur dapat input daripada beberapa fakulti dan juga mohonlah kerjasama, doakan supaya kita dapat bajet untuk kita memantapkan lagi sistem-sistem yang sedia ada. Okey, maka dengan itu, next slide please. Okay, thank you. So, itu yang sebenarnya bila kita map balik kepada SKTU 2022, kenapa kita gesa beberapa fakulti untuk melaksanakan ini, rentetan daripada SKTU lah. Jadi kalau kita tengok, next. Okay. So kalau kita tengok dekat sini, ini adalah beberapa tugas-tugas yang kita perlu pikul bersama untuk kita capai untuk SKTU 2022, di mana ada, saya rasa rakan-rakan sendiri pun boleh rujuk untuk SKTU 2022 di mana kita sasarkan. Okay, zoom sikit okay. 57 modul, satu modul MC per program. So maksudnya kalau kita tengok lagi before. Okay, so kalau kita tengok satu modul itu mungkin satu topik, satu subjek, dia ada pecahan beberapa modul. Jadi bukan complete untuk satu MC, cuma satu modul saja untuk sasaran kita kali ini. So satu modul it could be satu topik, 3 modul contoh kan. So sekarang ni kita sasarkan untuk satu modul yang lengkap contohnya. Jadi nanti kita akan tackle beberapa fakulti, contohnya setiap fakulti kena ada satu modul untuk MC dan kita akan tackle lah ada kriteria-kriteria yang kita akan rincikan, nanti kita akan detail up. So untuk mungkin siri yang akan dibincangkan lebih mendalam lah untuk siri akan datang cumanya mungkin boleh difikirkan khusus-khusus apa yang ada commercial value, contohnya boleh diambil oleh ramai pelajar, boleh ditawarkan across fakulti, contohnya itu antara beberapa kriteria sebab kita tak nak bila kita letak khusus yang nak di MC kan ini, khusus tu tak laku contohnya. Jadi kita sebab kita kena sewa platform tu, jadi itu yang macam nak kena fikir betul-betul. Saya rasa perlu ada persemahaman di setiap fakulti lah. Okay, so itu untuk MC. ODL kita ada, yang ni kita bekerjasama juga dengan pihak CAD. So setakat ini tugas CBL adalah untuk come out dengan standard SIM yang akan digunakan oleh fakulti untuk bangunkan khusus ODL. Jadi kita dah sasarkan, kita tahun lepas kalau tak silap saya kita dah buat latihan lah TOT untuk tim-tim yang akan membangunkan program secara ODL dan insyaAllah untuk tahun ni kita akan bantu untuk pelaksanaan penyediaan SIM dan juga content development-nya akan diserahkan kepada pihak fakulti yang terlibat lah. Okay, so untuk yang seterusnya adalah pemerkasaan pembelajaran teradun. Ini yang tadi saya katakan mungkin untuk kita update learning activities yang mungkin kalau kita dah recycle 2 kali itu, so mungkin ada pembaharuan, mungkin ada beberapa ciri yang kita nak terapkan. Semalam pun ada pihak CAD war-warkan tentang Excel dan sebagainya kan. So kalau nak menyulamkan khusus dalam bentuk BL, dipersilakanlah. So ini kita dapat capai KPI untuk setiap fakulti, BL-nya dapat, sesulam pun dapat contoh. Jadi pihak CBL juga memberi kerjasama yang baik, contohnya untuk recording. Kalau ada aktiviti di pulau-pulau, contohnya ada khusus yang dijalankan bersama komuniti, boleh panggil CBL, insyaAllah kita akan bantu dari segi itulah. Untuk bilangan khusus berasaskan MOOC yang ni sebenarnya di bawah tanggungjawab KJ Dr. Sabaria. Jadi saya rasa beliau pun dah ada perancangan, saya rasa nanti mungkin beliau juga akan sentuh sedikit tentang MOOC. Jadi kalau kita tengok dekat sini, MOOC setiap fakulti mesti ada satu MOOC yang lengkap, yang mungkin ada peluang mungkin untuk perancangan kita seterusnya adalah untuk boleh transfer kredit. Contoh mungkin FKMP ada satu khusus MOOC yang sedia ada. Semalam pun mereka tengah record
untuk FKMP, dan mungkin khusus itu boleh pelajar FTK boleh ambil ataupun pelajar daripada fakulti engineering yang lain boleh ambil. Jadi itu saya rasa mungkin ada close discussion bersama dengan pihak fakulti, so macam mana untuk kita merencanakan agar MOOC yang kita bangunkan itu ramai pelajar yang boleh ambil. Okay? Sebenarnya MOOC tu nanti kita boleh convert masuk kepada MC. Jadi itu kita akan ada discussion yang lebih terperinci lah untuk sesi yang seterusnya. Okey, seterusnya adalah untuk latihan berkaitan pendigitalan. So ini adalah untuk macam mana kita menyahut saranan untuk kita ada talent pool berkaitan pendigitalan. So saya ingin untuk menyemarakkan lagi, kita ada tim-tim 4IR dulu, dan juga kita ada tim-tim yang daripada global, ada yang pakai tools, ada yang pakai tools untuk assessment contohnya. Jadi kita cuba untuk mantapkan yang untuk talent pool ini, bukan sahaja dari segi konten, tapi kita cuba juga untuk create talent pool mungkin untuk video shooting, contohnya tim-tim yang mungkin untuk cameraman dan sebagainya, editing videos dan sebagainya. So itu mungkin insyaAllah kita cuba lagi lah untuk menyemarakkan talent-talent khusus untuk pendigitalan supaya aspirasi kita akan tercapai lah. Okey, untuk penawaran khusus TVET digital, ini kerjasama dengan saya rasa untuk AR/VR. Ini tim pakar kita juga, pengarah kita dan juga tim Cik Hemi yang akan fokus untuk AR/VR. Ini pun adalah talent-talent pool yang mungkin kita akan capture untuk kita sumbanglah talent-talent yang ada di Hitachiam. So yang seterusnya, okey. Ini merupakan beberapa dokumen yang mungkin perlu kita rujuk bersama, khususnya untuk pembangunan MC, khususnya untuk pembangunan MC, microcredential, MOOC, ODL, persediaan. Saya rasa untuk kita sebelum berbengkel ataupun sebelum kita bermesyuarat, mungkin kita akan panggil lah dengan lebih lanjut. Jadi beberapa dokumen kita boleh rujuklah, ini rujukan kami untuk kita memantapkan lagi kandungan digital yang ada di Hitachiam. Baik, so itu saja saya rasa daripada saya. Okey, terima kasih Bu Doria. Terima kasih banyak Dr. Doria. Assalamualaikum. Boleh tanya soalan kat Dr. D? Boleh. Boleh. Okey, macam ni. Saya nak tanya pasal MC tu kan. Okey. Tahun lepas masa kita pergi kursus di BKF, ada dimaklumkan MC ni dia tak terikat dengan kursus dia ada sebab dia modul saja kan. Betul. Jadi kita nak introduce satu short kursus yang tak terlibat dengan kursus kita pun. Adakah dia itu boleh dibenarkan, boleh diteruskan ataupun memang nak stick kepada kursus yang sedia ada yang kita nak compile balik jadi MOOC? Macam mana? Okay. Sebab tahun lepas macam okey je nak buat kursus apa-apa pun, asalkan dia short je kan. Just element of the kursus panjang jadi pendek lah. Macam mana? Boleh. Okey, terima kasih soalan daripada Dr. Kamaluddin. Sebenarnya kita boleh benarkan kita ada dua mode MC, satu yang mengikut program, satu lagi yang macam unbundle MC macam itulah kan. So maksudnya dia freeway. MC tu sebenarnya yang mungkin boleh laku keras. Jadi kita tak hadkan khusus yang MC yang open dan khusus yang terikat kepada program akademik. Cumanya khusus yang terikat kepada program akademik itu sebenarnya kita nak fulfill requirement dan kehendak daripada BKA. Jadi untuk kita bergerak secara strategik, berstruktur rasanya. Jadi itu yang macam kita tackle terus. Dia datang daripada program akademik dan kita dah siap modul-modulkan. So once kita dah dapat, contohnya mungkin yang paling yang kita nampak yang mungkin yang 12 kredit khusus selektif contohnya kan, yang kita dah siap badges tu. So kalau student kita boleh start daripada internal dulu, kalau student engineering fakulti FKMP dah ambil 12 khusus elektif yang kita dah dapat identify. So maksudnya
pelajar daripada fakulti engineering lain sendiri pun dah boleh offer. Dan in fact kalau kita moving forward, kita dah boleh offer kepada rakan-rakan UA yang lain. Itu yang beberapa strategi yang mungkin kita akan fikirkan bersama tim-tim fakulti, macam mana untuk kita moving forward lah dengan kursus-kursus MC, dan kita tidak hadkan kepada kursus-kursus yang laku seperti mungkin kursus-kursus yang demand dekat luar, kursus catering contohnya, culinary, kursus-kursus untuk kita macam Dr. Kamaluddin sendiri, penggunaan tools dan sebagainya kan, you boleh buat tu. Mungkin kursus tu sebenarnya available untuk kursus daripada FSKTM. Jadi perlu dibincangkan supaya benda tu kita boleh guna bersamalah. Mungkin ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Dr. Lee, nak saja by the way tahniah. Saja nak tanya, MC ni nanti kita offer kepada pelajar kita sahaja ataupun kepada public? So MC ni memang kita akan offer kepada public. Siapa-siapa yang kita dia akan open kepada pelajar luar dalaman. Tetapi that's why kalau kita nak rancang lebih struktur, saya rasa make sure dia coming daripada kita punya program atau kursus, sebab kehendak BKA juga adalah kursus itu daripada program akademik. So bila dia kumpul, dia akan boleh dicang dan dia akan masuk kepada bila student tu nak transfer kan, so dia boleh ada package yang dia nak transfer tu. Jadi kalau kita kalau dia tak cang macam tu, nanti takut ada kursus modul yang termiss out. Jadi dia tak dapat ditawarkan lah. Jadi macam kursus yang kalau kita memang plan untuk yang santai contohnya kan, tapi laku, itu pun kita accept, kita terima sebenarnya. Jadi untuk konteks kita yang utama ialah kita nak supaya MC ni dia sebahagian daripada kursus kita lah, supaya kita boleh combine dia untuk jadikan satu yang boleh transfer whatever lah kan. Yes. Okay, right. Terima kasih. Sama-sama. Macam kursus video, pembangunan video, animasi dan sebagainya, kalau you ikut topik itu laku, dan mungkin kursus pelajar daripada FSKTM sebenarnya boleh ambil, kursus daripada FPTV pun boleh ambil, kursus daripada luar pun boleh ambil kan. Jadi rancang betul-betul, kalau betul-betul nak buat MC dan dia boleh laku dan dia boleh transfer kredit. Okey. Saya tambah sikit daripada Dr. D punya. Saya ada hantar di chat tu. Untuk kategori MOOC yang boleh dibangunkan. Ini adalah yang Maya perlu report setiap tahun. Dan apa yang global kena report dulu setiap tahun. Dan yang SEAGOL dulu pernah report juga setiap tahun. Iaitu MOOC yang boleh dibangunkan. Satu dari segi kursus akademik universiti. Yang kedua, MOOC yang melibatkan kolaborasi antara IPTA. Mungkin kita nak buat MOOC dengan UTM dan UTHM contohnya. Okay, kita nak buat MOOC antara UMP dan UTHM pun boleh. Kolaborasi dengan IPTS, MOOC dengan Taylor's College ke, mungkin ada siapa-siapa, ada kawan ke dekat Taylor's kan, kita nak book sama-sama pun boleh. Dan juga MOOC yang melibatkan kolaborasi dengan industri, mungkin dengan Proton ke, TNB ke, dengan Petronas ke. Okey, mungkin dia bersifat untuk komuniti ataupun untuk upskilling dia punya staff. Contohnya staff Petronas nak upskilling, kan kita buat MOOC dengan industri. Pun boleh juga. Dan juga kalau ada kolaborasi dengan antarabangsa, okey, pun boleh juga. Dan juga yang akhir sekali tu yang komponen pembelajaran sepanjang hayat lah. Jadinya ada banyak konsep ataupun kategori MOOC yang kita boleh explore sebenarnya, yang kita nak bangunkan. Kita nak bangun dengan IKS Pek Raja juga, contoh dengan IKS ke, dengan industri. So banyak peluang lah yang ni kami kena report sebenarnya. Yang selama ni kita hanya mampu report yang akademik je yang kita bangunkan. Jadi kita kurang kolaborasi dengan industri. Jadinya kalau ada, kita sangat-sangat alu-alukan lah. Ni promosi juga ni. Okey. Nanti Dr. Azli akan report kosong je semua benda tu. Okay, selama ni kita kebanyakan kita yang tak ada ni kita kosong je lah macam mana kan. Tapi yelah sampai bila dia akan kosong.
Sekurang-kurangnya kalau ada yang boleh engage dengan industri kan, dia extend daripada tuan-tuan penyegeran ke tuan-tuan punya research ke, so kita buat satu MOOC untuk training ke. So kita akan, itu boleh diiktiraf sebagai engagement lah dengan industri ataupun dengan IPT lain lah. Jadi so jangan hanya fikir nak bangunkan kita punya konten dalam fakulti sajalah, jadi dia boleh pergi keluar ke industri dan komuniti lah. Saja itu saja nak tambah. Okey, ada yang tanya soalan ni, dalam guideline CVL ada tak sediakan sampel SIM program ODL lah. Yang ni pihak kami sedang bangunkan. Sebab benda pun baru kan pada kami. Okey, so kalau yang laporan pasal ME tadi, memang saya ni lurus orangnya. Kalau tak ada, aku cakap tak ada je. Malah nak benda-benda. Memang kita kalau tak ada memang tak ada, jangan nipu, tak baik. Kau ni lurus orangnya, okey. Jadi untuk seterusnya saya jemput Dr. Sabariah untuk menyampaikan isi seterusnya. Dipersilakan. Assalamualaikum. Saya Maya Kirim. Maya Karen. Maya Kirim cheese leleh. Okey, tak apa. Terima kasih Amy pun dah terang tadi kategori MOOC yang dibangunkan tu, maksudnya kita boleh buat kolaborasi. Okey. Sebelum kita nak bangunkan MOOC tu, kita kena ada market survey lah. Kita tengok dulu survey kita sebab MOOC ni open. Open bermakna kita nak cari pelanggan kita. So sebenarnya kita sekarang ni kita fokus kepada staf akademik. So kita banyak fokus kepada pelajar kita. Kenapa dia mute? Kenapa? Sorry. Dr. Sabar tak dengar. Sekejap. Laptop ni lambat sikit. Desktop ni lambat. Okey. Okey dengar tak? Okey. Okey, saya nak ulang tadi. Teruskan je. Tadi pun tak dengar ke? Okey, tak apa. Okey, sebenarnya sebelum kita membangunkan satu MOOC, kita perlu buat survey dululah. Okey, Cik Amy dah terangkan dia punya kategori MOOC yang boleh dibangunkan kan. So, kita boleh buat kolaborasi dan sebagainya. So, kita nak bangunkan MOOC, kita buat survey dulu. Siapakah pelanggan kita? Sebab dia open. So open tu bermakna siapa-siapa je boleh menggunakan MOOC kita. So dekat sini kalau pembangun tu, kalau eloknya kita buat survey dulu. Apa keperluan luar sana kan. So dekat situ kalau dekat UTHM ni kebanyakan pelajar kita lah. Sebelum ni yang kita pakai tu open learning tu kebanyakan pelanggan kita adalah pelajar UTHM sendiri. So pihak industri dan pihak luar ataupun pelajar luar tak banyak yang menggunakan kita punya MOOC. So kat situ kita sekarang ni kita kena buat promosi lebih lah. And then kita boleh buat kolaborasi dengan industri, dengan IPTA dan IPTS lain dan sebagainya lah. So kat situ mungkin selepas ni mungkin kita boleh kembangkan lagi kita punya kolaborasi tu. Okay, so sebenarnya next MOOC ni adalah dikendalikan oleh Pusat Maya lah, sekarang Pusat Maya. So kami hanya menyediakan servis sahaja. Yang membangunkan adalah PTJ ataupun staf PTJ. So itulah kerjasama yang kami harapkan daripada semua staf akademik. Tak kisahlah staf akademik tu lecturer ataupun staf sokongan yang akan membantu. Staf sokongan membantu juga. Membantu dalam membangunkan konten-konten tu. Nak buat recording, nak pergi lab, nak buat kat sini outside dan sebagainya kan. So keperluan tu memerlukan semua pihak. Bukan satu pihak saja. So daripada kami jabatan saya, Jabatan Pembangunan Pembelajaran Maya, Jabatan Cik Muhammad dengan Jabatan Haji Amin. So sebenarnya kami pun bergabung untuk menghasilkan MOOC. Kami menyediakan servis-servis fasiliti dari segi rakaman dan sebagainya, so untuk melengkapkan MOOC itu sendiri. So dekat sini macam kita punya proses, kita memerlukan satu pendaftaran dululah. Maksudnya saya akan dapatkan dulu nama-nama atau calon pembangun itu sendiri. So kita akan buat lantikan. Selepas tu kita akan buat lantikan TNCA yang akan melantik lah. Bukan kami tau. Surat tu dilantik oleh TNCA. Jadi itu adalah tanggungjawab
Bila ada surat lantikan bermakna kita ada tanggungjawab untuk selesaikanlah MOOC tu. So besar jugalah tanggungjawab kita kan untuk KPI universiti. So and then kami akan memantau lah, akan beri latihan, akan memberi nasihat dan sebagainya. So dari segi facilities boleh menggunakan facilities dekat Maya ni. Kita ada studio, kita ada kamera, kita ada macam-macam lah. So platform kan. So semua tu kita sediakan, jangan risau. Okey, last kali kami akan report lah. Report tu kami terpaksa hantar kepada KPT lah. Itu merupakan satu KPI universiti dan hasil KPI universiti untuk report kepada KPT. Okey, next. Sabar, ada yang bagi tahu ada bunyi latar, suara latar belakang. Bunyi apa? Saya tak tahu. Ada yang bercakap ke Kak? Ikut betul. Tak pasti. Sebab bilik saya Angker. Uncle ke ada ni pintu terbuka ke? Okey, itulah saya tak pasti bunyi apa. Okey, ini adalah data sebelum ni. Lari sikit nomornya tu. Ni 37. Sebenarnya kita dah siapkan 37 MOOC sebelum ni. Okey, terima kasih yang telah berjaya melengkapkan MOOC sebelum power ni. Power ni, power. So 37 ni sebenarnya kita menggunakan open learning lah dulu. Dah lama dulu tak banyak, tak ramai orang tahu apa itu MOOC dan sebagainya kan. Jadi tak banyaklah MOOC kita hasilkan. Kita pun tak ada KPI masa ni. Tapi bila tahun 2021 kita dah ada KPI. Kat situ KPI kita satu fakulti 5 MOOC. Jadi agak terkejut tau masa tu. Jadi kami terpaksa collect sebanyak yang boleh. Dapatlah 51. Ini bukan 51. 51 yang sedang berjalan. Okey, dalam lebih kurang 70% lah proses kita sekarang ni. So akan tamatlah bulan 3 ni. Okey, ini yang saya tengah pantau. Di tengah dibangunkan. Okey, kita teruskan semangat kita. And then untuk 2021 kami dah buat rayuan supaya MOOC ni dikurangkanlah, setiap fakulti hanya satu sahaja, alhamdulillah kan. So itulah kami cuba bantulah kan, sebab takut membebankan staff. Jadi kami cuba bantu untuk dapatkan sekurang-kurangnya satu fakulti satu MOOC. Lebih tak apa. Lebih itu adalah satu starting kita untuk kita collect dulu, nanti untuk sampai satu level ataupun satu launching nanti benda tu dah ada complete untuk kita serve lah dalam virtual learning kita nanti kan. So sebab proses untuk menyediakan MOOC ni agak lama dan agak kompleks lah sikit kan. Jadi memerlukan masa. Memang lama lah masanya. Okey, untuk pendaftaran 2022 ni kami masih open. Saya ada bagi dalam text box. Okey, boleh daftar siapa yang berminat. Kami tak paksa. Sebab buat MOOC ni kena dari hati. Dia tak boleh paksa-paksa. Nanti tak jadi dan tak cantik, tak berapa kualiti. Okey. So ada lagi tak? Next. Okey, ini contoh progress 51 MOOC ni yang kita dapat daripada fakulti-fakulti. Okey, ini adalah kebanyakan daripada fakulti FKAP, ada 11. So ini adalah agihan lah. So kebanyakan tu daripada main fakulti lah. So yang lain tu kalau yang tak ada lagi boleh masuk, boleh join. So ini adalah yang tahun lepas punya kohort 2021. Okey, still dalam proses. Mungkin March nanti kita akan ada penamat dia lah. Okey, ada kita. Okey, dalam buat pemantauan MOOC ni kami ada sediakan. Ada bunyi belakang. Siapa dia? Bunyi macam bunyi kejap. Ada orang. Bersabar dekat office mana? Dekat ni. Bunyi suara. Sorry, mungkin ada orang sembang kat luar kot. Okey, untuk MOOC ni kita ada kursus asas. Ada 4 kursus asas wajib attend dan wajib tahu sebab kita ada penyediaan proses-proses tu dari segi pengenalan, dari segi pembangunan konten dia lah, pembangunan konten dan sebagainya. So 4 siri ni kita wajib hadir and then wajib tahulah. So kat sini kita akan pantau bersiri. So ini adalah contohlah yang kita telah buat tahun lepas. Tahun ni bersama kita ada 4 kursus asas. And then next nanti kita ada
Next page, kita ada kursus pemantapan. Next. Ini kursus asas. Ini kursus asas, ini kursus pemantapan. Oh, dia lari sikit tu. Oh, lagi sikit. Okey. Kursus pemantapan ni bermakna kita akan support lah untuk sokongan sahaja, macam mana buat OBS, macam nak guna kan, guna OBS dalam record kan, rakaman, macam mana nak jadi artis, okey, 1, 2, 3 action kan. So kita ada apa tambahan-tambahan kursus-kursus lain lah, macam kita nak edit kan, kadang-kadang nak buat video tu sendiri kan, tanpa bantuan profesional. And then kita pun ada jugalah buat webinar dan sebagainya. Okey, ini apa kursus yang biasa kita buat lah. So this year pun akan buat benda yang sama, tapi mungkin khusus ni macam tahun lepas e-content banyak membantu. Tapi tahun ni kami tak menyediakan khusus e-content lagi. Maksudnya kami hanya fokus kepada latihan teknikal sahaja. Macam mana nak buat AR, VR ke contohnya, macam mana nak record something yang untuk teknikal lah, lebih kepada teknikal. So kursus-kursus lain mungkin dari segi teoretikal ataupun fundamental, mungkin pejabat pendaftar akan ambil alih lah. Kami akan fokus kepada pembangunan bahan sahaja. Okey, tapi kalau ada cadangan untuk latihan yang diperlukan, boleh je. Boleh je bagi tahu kami akan tambahlah ataupun kita akan inilah tengok. Kita fleksibel, betul? Bagi tahu je. Kita akan bagi tahu je, tak kisah. WhatsApp ke apa ke, tak kisah mana yang sesuai lah, rasa sesuai bagi tahu cadangan tu. Kami terima. Okey, next ada lagi tak? Ada lagi. Saya rasa tak ada apa mood ni, cuma okey, kita pun ada garis panduan lah sebab kita kena jaga kualiti. Kita pun baru sediakan garis panduan penerbitan kandungan. So garis panduan tu boleh digunakan untuk kita record, untuk masukkan dalam MOOC ataupun MC. Benda-benda tu sebenarnya 3-in-1 jugalah. Boleh masuk dalam MOOC, boleh claim LMPT dan boleh macam-macam lah. So benda-benda ni sebenarnya tak susah pun sebenarnya kan. Benda-benda tu boleh dimanfaatkan banyak skop lah kan. So lepas ni kita akan guna pakai garis panduan untuk penerbitan digital. So kalau tak ada requirement tu bermakna kami akan reject tau. Maksudnya kena reject, jangan marah. Sebab kita dah guna pakai, kita dah mula guna pakai garis panduan ini, bermakna kalau banyak video-video kena reject, kami pun minta maaf lah sebab kita dah follow kita punya guideline so Dia akan jadi garang sikit ni. garang sikit lah kali ni. Dia garang kali So ni. boleh je buat edit kan, semua boleh insyaAllah. Okey. Banyaklah website, dalam website kita, dalam mana-mana online, garis panduan tu boleh kita dapatkan. Okey. Okey, untuk next untuk pendaftaran untuk MOOC dan MC, MC kita open lagi. So siapa yang berhajat boleh daftar je melalui link ni. Nanti kami akan semak balik sama ada keperluan setiap fakulti tak cukup, kami akan request lagi kepada TDAA nanti. Kalau okeylah, maksudnya kalau lebih tak apa, jangan kurang. Lebih tak apa sebab kami hanya menyediakan khidmat, membantu. So belum tentu 100 yang daftar, 100 siap. Jadi kami nak sediakan ni untuk 5 tahun akan datang, untuk virtual learning tu, untuk virtual learning tu nanti 100% kita boleh publish. Macam itulah, maksudnya capailah 100% kursus kita kat situ. Jadi buat masa ni memang makan masa kan. Persediaan tu memang lama lah. Jadi kami memerlukan kerjasama semualah untuk membangunkan. Bukan kami yang bangunkan, tapi you all yang bangunkan. Jadi itulah komitmen dari semualah. Jadi satu MOOC ataupun MOOC yang kita hasilkan tu mencapai KPI sendiri, KPI fakulti dan universiti. 3 dalam 1 lah benda tu kan. Jadi rasa tak ada masalah lah. Okey, rasa tak ada apa. Okey, lagi satu saya nak tambah. Okey, ni proses jugalah. Tapi kami akan sediakan lagi detail secara keseluruhan daripada MOOC untuk MC dan sebagainya, ODA dan sebagainya lah.
Okey, ini secara lakar lah, maksudnya kita daftar, kita akan masuk khusus khusus kita bagi siri khusus, and then kita buat surat lantikan, and then seterusnya siri 2, 3, 4 dan last kali kita akan. Okey, anggaran sebenarnya daripada mesti dia bulan 8 kot. Dia nak open. Dia punya timeline ni dia punya buat ombak Itulah. Jadi kita kena target tu. Maksud dia sebelum bulan 8 tu kita kena siapkan MOOC kita tu lah yang itulah ombak yang membangunkan MOOC ni. Macam gitulah bergelombang dia tu. gelombang begitulah anak tu. Okey. Maknanya yang kadang-kadang dia orang confuse sikit kan. MC dengan MOOC apa beza dia kan? Okey. MOOC merupakan satu bahasa kasarnya atau bahasa pasarnya, MOOC ni macam satu buku lah, satu kursus yang ada banyak dia punya topik-topik kan. So MOOC ni agak besar sikit. Okey, tapi MC tu dia hanya sebahagian daripada MOOC. Sebahagian daripada buku tu. Maksudnya topik lah kan. Topik, satu topik, dua topik macam itulah. Okey. MC ni dia terbuka juga, maksudnya tak semestinya dalam program akademik, boleh juga open kepada maksudnya topik tu boleh macam luar lah, maksudnya bebas, umum. Contohnya how to make a cake kan, jadi how to make a sanitize kan. So benda-benda tu kan kita akan buka secara umum kepada public dan jual MC. MOOC ni free. Buat masa ni free lah kan. So MOOC ni free, siapa-siapa boleh guna tanpa bayaran. Tapi MC dia ada charge. Satu kursus atau satu modul MC mungkin RM50, RM30. Tengoklah keperluan universiti itu sendiri. So macam MC ni dia bebas juga. Jadi contohnya daripada program kita ada 2 topik. Okey, 2 topik tu kita boleh keluarkan 3 modul kat situ. 3 modul MC. Ataupun 2 topik boleh dapatkan 1 modul. Dia tak kisahlah, tak terikat sebenarnya. Tapi tengok pada ni lah, learning outcome dia lah. Dia punya tu. Okey, so MC tu lebih pendek masanya untuk membangunkan. MC tu lebih cepat, mungkin ada tempoh dia lah. Nanti kami akan sediakan dia punya kursus dan tempoh masa. And then dia punya ni lah konten-konten dia nanti. Okey, itu the next kursus untuk MC lah. Okey, rasa ni tak ada kot ni. Kita punya pendigitalan sokongan lah. Kita kan akan ada penambahan daripada staf-staf yang cuba membantu kita lah, membantu CVL lah kan. Kita perlukan ID. Okay, siapa yang ada calon-calon untuk mohon kerja kat sini, kami buka ni. Ni audio, LMS trainer semua tu kan. Semua tu kami pun memerlukan training juga semua ni kan. And then staff tambahan jugalah. Sebab kita ada kat sini pun berapa kerat je kan. So memerlukan bantuan. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih Zabaria. Okey, yang pasal yang staff kontrak tu kalau ada saudara mara boleh bagi tahulah. Kita bagi kabel baik. Okey. Kabel baik. Kabel besar tu. Berkelayakan. Berkelayakan. Yang ni layaklah. Yang ni kan kita nak ngajar. Tak janji, kita tapis juga yang terbaik. Cik Amy akan tapis. Okey, Amy akan tapis. Okey, jadi kalau ada yang makan, okey, ya, terima kasih Sabaria. Okey, yang ni, okey, ni Avatar. Nama lama Syed TV. So, kita punya tahun ni lah punya program. Okey, kau nampak okey untuk shooting dan sebagainya. So, kita dah mula FTK. Ni FTK punya geng lah ni. Kita dekat lab, Dr. Yong Zime, okay, yang lain-lain, tim. Dr. Yong sangat committed. Aku tak tahu dah dia makan apa. Terlebih vitamin Dr. Yong sangat committed. Tim dia siap ada storyboard semua. Kita terkejut. Okay, dan ni tim FKMP. FKMP pun hebat juga. Datang kat studio terus. Dan merakam depan tu lah. Depan kamera terus. Okay. Ni tim-tim dia lah. Jom, cantik tau. Dia punya kata lokasi dan macam shooting apa. Jadi kalau korang nak macam gini, bagi tahu. Okey, nak macam ni bagi tahu, okey.
Okey, Dr. Yong nak screenshot. Sila cepat. 3, 2, 1. Okey. Okey. Okey, dia ni okey, Encik Hemi sebagai apa orang kata penjaga kualiti. Ini committed. Okey, kita tahu Director. Saya driver je. Driver highlight tu. Haji Amin kau nak tambah apa-apa sila Haji Amin. Okey, ni Haji Amin punya Plan terbuka ni memang ngeri sikit ni sebenarnya ni pasal kita sekarang apa tu, yelah kita ada kekangan orang dan masa kan, jadi apa-apa kita kena set dululah masanya. Ni kalau nak syuting kena hari kerja je sekarang. OT belum dapat. Jadi kena setkan betul-betul lah pasal selain daripada rakaman ni, tim ni juga handle tentang program-program universiti yang lain. Betul. Jadi apa-apa kena pakat dululah. Macam Dr. Yong punya ni kan, dah berapa kali kita nak set masa kan Dr. Yong. Lah, COVID lah Saya nak macam cek kan. kalender pun dah penuh dah kalender dia. Tak mana. Jadi kena pakat-pakat dululah. Jangan ngejut-ngejut je. Ya, biasa prosesnya yang pembangun bagi tahu kita nak syuting dan kita akan buat kata discussion, so apa yang orang kena prepare, apa kita prepare, tengok tempat, baru kita syuting lah, bukannya tu datang tau. Okey. Jadi kalau anda semua rasa nak bincang tu boleh bagi tahu. Nanti saya dengan Amy boleh buat meeting Zoom, meeting online dengan korang, bincang apa kena ada. Jumpa. Ramai yang boleh jumpa semua ni sebenarnya. Jumpa Haji Amin, boleh Cak Airul ada. Boleh. Okey. Kita ada 3 studio. Betul, kejap lagi ada lightboard. Lightboard ni special. Kau tengok. Lightboard ni kita belum lagi ni. Lightboard ni special. Okey, nanti kita akan showcase lightboard ni special. Okey. Okey, jadi tim ni sangat committed. Hari-hari dia punya jadual penuh. Jadi kita kena susun jadual elok-elok lah. Macam tu. Okey, macam tu kan. Okey, so ini untuk yang tim Avatar, Haji Amim. So yang ni untuk Cik Muhammad. Cik Muhammad nak cakap ke? Saya cakap, Cik Muhammad. Muhammad ada tu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay lah, ni rancangan sikit lah untuk tahun 2022 ni. Based on feedback yang tahun-tahun lepas lah. Okay. Saya haraplah sahabat-sahabat semua dapat manfaat lah daripada penggunaan Otter ni, terutamanya dari segi time PKP ni kan, online ni, pelajar tak ada kat kampus. Alright, so apa yang saya lihat ada jugalah isu-isu yang ada bicara-bicara sahabat-sahabat kita yang terdelete classroom. Di saat-saat akhir nak menanda ada yang terdelete. Saya perasan kat sini waktu mungkin mereka nak buat classroom special waktu final exam. Jadinya mungkin ada yang cuba-cuba masa buat classroom, jadi mungkin terdelete classroom yang sedang digunakan semester lazim punya. Jadi menggelabah juga masa tu hilang walaupun kita dah tambah option kat situ, are you sure want to delete? Dia tekan yes, keluar lagi confirmation, ada ke pasti, dah dua kali tu. Pun dia delete juga. Kau terdelete. Jadi apa yang contact admin lah. Jadi apa yang kita buat memang setiap hari sistem akan buat backup lah database. Database saja pun dah 1 gig dia punya size lah. Setiap 3 pagi kita akan buat backup. Jadi hari-hari ada. Jadi kita tanyalah bila last perasan konten tu ada dalam tu. Jadi kita buat restoration. Jadi restore pun makan masa jugalah. Kita akan bagi link yang lain untuk diakses. Jadi bukan classroom saja, ada juga assessment. Ada assessment, contohnya ada yang nak masa final exam tu masing-masing nak sibuk menanda. Okey, ada yang ujian 1, ujian 2 pun dia terdelete, right? So kat sini saya nampaklah nanti saya akan highlightkan, kita akan buat juga tong sampah lah, tong sampah trash bin, di mana dari trash bin ni kalau lah terdelete dia akan masuk trash bin. Jadi kalau nak restore balik lihat dalam trash bin. Tong sampah tu boleh buang Cik Muhammad? Ya. Tong sampah tu sendiri boleh dibuang tak? Itulah nanti kalau nak cantik, nak kosong, memang kalau biasanya kita letak kan. Trash bin tu pun boleh kita emptykan. Mungkin masa ni kita taklah. Kita tak nak emptykan lagi, biar apa-apa pun terdelete. Takut nanti tong sampah pun dia delete juga. Nanti dia akan memang hilang. Jadinya kita tak apalah, kita just delete one level saja, masuk trash bin. So apa-apa boleh restore balik dalam daripada trash bin tu. Okey. Kemudian option lain,
kita nak tambahkan pada view pelajar supaya pelajar boleh upload dia punya jawapan assessment macam gambar macam kan dia ada jawab atas kertas, dia akan snap gambar, dia akan upload. Ini contoh soalan subjektif. Sebab gambar, of course pelajar akan ambil gambar guna handphone. Contoh kalau dia jawab dekat laptop, dia jawab kat PC, nanti dia jawab kat PC, kemudian dia gambar, of course dia akan ambil guna handphone. Jadi proses dia nak upload gambar tu ke dalam PC, dia adakan dua kerja. Ataupun dia boleh buka, dia boleh buka author dalam handphone. Dia buka dua lah, satu kat PC, satu kat handphone untuk dia upload. Ataupun dia gambar, dia upload ke PC dulu, PC baru upload gambar. Sama juga untuk PDF. Jadi ideanya kita nak buat pelajar boleh upload guna QR code. Jadi pada ruangan jawapan pelajar tu yang gambar ke PDF, dia akan keluar satu QR code. Jadinya pelajar snap gambar pada handphone, kemudian dia scan QR code tu, dia akan QR code tu akan bawa link kepada satu ruangan untuk upload lah dalam handphone dia. Jadi tak perlu login author, dia just ada kat situ. Dia perlu pilih gambar yang mana dia nak masukkan, based on QR code tu dia akan masuk ke sana lah. Cumanya sistem pun akan check lah sama ada masa dah tamat ke belum. Jadi kalau masa dah tamat, QR code tu tak valid lagi lah. Jadi sebenarnya nak bantu pelajar lagi mempercepatkan proses mereka menambahkan upload jawapan sama ada jawapan bergambar ataupun PDF. Sebab PDF of course pelajar guna handphone kan, guna Office Land, guna Cam Scanner untuk dia compile semua jawapan dalam bentuk PDF, kemudian dia upload secara direct guna QR code. Inilah cadangan yang ketiga tu adalah peer review dalam group activity. Ni peer review ni of course kita nak pastikan pelajar semua dia tahu kalau dah ada peer review ni senang lah. Siap group activity ni kita boleh on-kan je peer review, pelajar dalam antara ahli group dia akan boleh menilai kawan-kawan dia. Rubrik tu saya akan gunakan yang standard lah. Mungkin saya akan rujuk mana-mana sahabat-sahabat yang pernah guna buat peer review. Saya maklum ada yang buat guna Google Form Jadi Google Form nanti ada pelajar yang tak vote kawan dia Jadinya kat situ pun kita akan Google Form kita ada rumit sikit lah. Maksudnya kita nak tengok siapa yang belum reviewkan kawan dia Jadi kalau kita ada satu sistem yang terus ada dalam author ni lagi mudah lah. Jadi setiap group activity, contoh lab lah lab activity, jadi senang lah. Jadi dia alert lah kawan-kawan dia semua mesti nak buat kerja. Sebab dia takut nanti kawan dia nilai dia kurang aktif Nanti ada markah yang fair lah untuk dia, untuk dalam grup tu. Jadi rubrik ni saya akan rujuk mana-mana yang bersesuaian lah. Jadi standard lah. Saya mungkin tak buat lah yang dalam tu ada custom boleh ubah-ubah rubrik Mungkin takut complicated sangat. Jadi once kita aktifkan je peer review, dia dah ada standard rubrik dan kat situ kita akan dapat markah every pelajar dalam group activity tu. Right, itu je lah kot yang setakat yang insya-Allah boleh dilaksanakan tahun ni. Cuba sebab kita pun dalam proses permohonan ada pembantu dari segi inilah pembangunan sistem author ni. Kita nak server nak kena maintain lagi right, dan juga nak bangunkan juga ni kita buat tough jugalah. Kalau ada cadangan lain pun boleh boleh dicadangkan lah. Assalamualaikum Cik Muhammad. Waalaikumsalam. Tanyalah ada pembaruan untuk sistem author ni lebih baik. Cuma saya masih tertunggu-tunggulah versi yang kita boleh marking dalam tu tanpa re-upload macam kita guna Google Classroom kami ni kan. Agak-agak saya ni boleh di-upgrade ke atau macam mana? Yang itu tak janji kan. Kita tengok dulu dari segi itulah API. Dia kan programming system ni dia ada skrip-skrip yang untuk support kepada yang function tu sebenarnya. Sebab dia marking dia terus save dalam tu kan. Itulah. Sebab kita dah ada license Adobe saya rasa untuk menggunakan dia punya activation yang boleh conteng tu kan. Kalau boleh guna Adobe tu pun dah okey kot. Sebab yang contoh conteng tu ada dua lah saya lihat. Kalau yang gunakan browser Edge kan, dalam browser Edge dia dah memang built in Adobe punya viewer dalam tu pun boleh direct ke conteng.
Tapi Cuma on the spot dia boleh save tu. bila kita buka Opta ni dia default dekat page mana tu yang tak ada counting tu tak. Yalah. Yang default viewer tu pun kita sebenarnya ikutkan kita tumpang kepada viewer dalam Microsoft Google punya sebenarnya. Yang tuan-tuan klik kalau direct view PDF tu, dia sebenarnya dia direct pada Google punya server lah yang tolong bukakan. Cuma dia tak ada option kat situ untuk kita direct marking. Itu pun boleh difikirkan lah. Dia tak boleh link ke Adobe Tak boleh Kalau ke Adobe dia kena consider juga ada mungkin yang rakan-rakan yang tak ada install Adobe tu silap saya yang kena ada Adobe yang full version kan yang boleh conteng tu Dan setakat ni boleh je kita punya version boleh lah diguna lah. Adobe yang Adobe pun macam saya dapat yang full version. Katanya tak semua yang dapat full version untuk Adobe. Tak semua dapat. PKM berdasarkan memang tak dapat semua. Beberapa lah. Ramai tapi bukan semualah. Dan yang lepas pun PMCT Hour pun dia tak dapat. Doktor dan saham pun tak dapat rasanya. Pencegahan Adobe sendiri pun tak dapat. Tak apalah kita fikirkan tahu ramai yang minta feature tu sebab dia direct mudah kan. Direct terus. Aci PMCT kata. Kita dapat. Kau dapat Adobe tu main nak racun sikit bakar sikit. Dekat telefon banyak betul apps yang best-best. Ni nak bakar korang lah yang tak dapat. Fahamlah yang tu sebab buat masa ni memang macam saya pun saya download semua tu masuk dalam tab, kita tanda tab lah yang guna pen kan. Isunya dia tanda okey lagi Cik Muhammad, tanda okey lagi bila kita nak bagi feedback kat student. Feedback tu saya sangat itulah. Student beratus bukan boleh upload one shot one by one. Ada soalan daripada Cik Nur Azmi tu, Cik Nur Azmi. Mana tadi angkat tangan? Ada soalan jemput tanya, boleh je. Assalamualaikum Cik Muhammad, terima kasih. Waalaikumsalam. Tanya Cik Muhammad berkaitan author kan. Saya ada guna author untuk semester ni. Dan dalam sistem author tu kita boleh tengok sama pelajar tu ada dalam TCIS atau tidak. Saya sering merujuk pada senarai itulah. Tapi pada semester ni saya rujuk ada seorang pelajar tu tak ada dalam sistem TCIS yang dipaparkan di author. Tapi bila saya tengok dalam SAS, nama dia ada. So ini perbezaan dia daripada SAS dan TCIS ke? SAS dan apa yang dipaparkan di author. TCIS dengan SAS sama tak? Tak perasan pula. Sama saya rasa sebab kalau kita buka TSIS dekat tu ada SAS kan, kita boleh key markah saya rasa sama saja. Okey, saya rasa tak ada isu macam SAS dengan TCIS dia akan tally sebab dia akan point pada data yang sama. Sebab mungkin ada platform SAS saja atau satu lagi TCIS dalam tu ada SAS. Saya prefer guna TCIS dalam tu ada SAS. Boleh upload Excel punya file kan? Beza yang SAS dia fully web based. Jadi fully web based cuma dia tak ada kelebihan untuk key in markah secara upload file. Kalau guna TCIS dia ada option untuk upload CSV tu. Jadi CSV yang kita auto bekalkan tu daripada kolom markah tu boleh dapatkan CSV dan guna direct terus masuk dalam TCIS. Cumanya yang isu tadi ada pelajar yang tak update tu, dia sebenarnya author dia tak real time update. Staff ni kena tekan button yang compare pelajar tu ataupun update lagi sebab isunya ada pelajar yang masuk daftar last minute. Okey? Itu dia. Jadi author masa kita dah tambah pelajar masa sebelum pelajar masuk. Jadi kat situ ada features untuk kita add student lagi sekali. Kita tak kisah buat banyak kali pun tak apa. Sebab nanti sistem akan top up pelajar yang kurang. Tu je. Baik. Terima kasih. Boleh buat macam tu top up je. Tanyalah kalau tak faham. Biasanya buat kerja ni awal semester kita akan add pelajar. Nanti mungkin seminggu ketiga, minggu keempat kita buat lagi sekali. Kita add lagi sekali. Supaya waktu tu pelajar yang finalize lah yang duduk dalam author tu. Baik. Terima kasih. Baik, sama.
Okey, terima kasih Cik Mat. Terima kasih banyak. Okay, sama. Saya nak kongsikan sikit lah untuk author ni kan. Pada semester lepas, semester 1, statistiknya saya tengok hanya 83.6% saja kursus yang menggunakan author. Maknanya daripada kursus yang ditawarkan di UTHM ada dalam 83% di dalam author. Okey, maknanya ada lagi yang tak guna author lah. Itu daripada statistik. Dan daripada 83% tu yang mencapai status blended learning adalah dalam 53%. Jadi sebenarnya penggunaannya masih belum tahap optimum lagi lah. Saya dapat ni daripada data yang ada lah. Okey. Itulah kita menyeru kepada kawan-kawan semua kalau dapat gunakan dia author ni, ikutlah blended learning punya formula tu. Tapi ni peningkatan sebenarnya daripada yang semester sebelumnya dalam 70% lebih semester. Jadi peningkatan yang amat baik lah. Itu je lah. So memang ada yang menggunakan platform lain, kita tak halang benda tu, tapi kita sentiasa menyerulah, menggalakkan untuk author ni terus digunakan. Okay, Amin. Saya nak kongsi sikit lah. Mungkin ada kriteria contohnya kan, memerlukan 2 assessment kan. Mungkin ada setengah lecturer tu dia guna platform lain untuk assessment. Contohlah dia gunakan Quizizzer, dia guna Advisor, tak kisahlah. Cuma sebenarnya kita boleh buat link dalam assessment tu kan. Jadi at least student tu klik dekat assessment tu, maksudnya dia dah masuk dan dia akan pergi dah platform yang kita nak buat assessment tu. Saya rasa tu salah satu cara lah untuk kita fulfill requirement to assessment. Saya pun ada buat macam juga. Ada yang saya buat gunakan authors, multiple ke, question yang tulis ke apa ke. Dan sama saya pun boleh juga guna platform lain. Saya bagi link je. Maknanya student kena masuk author, dia klik link tu, jadi dua-dua kita dapat. Assessment pun dapat, platform lain kita guna pun okey, tak ada masalah. Itu sajalah pengalaman saya lah. Elok juga tu sebab biasa kita share link kat WhatsApp. Tapi kadang dia orang terlepas pandang. So bila ada kat author ada record lah untuk student tengok. Betul. Kan? Bila menjadi author kita record segala aktiviti tu. So saya buat macam tu. Kadang kita nak guna platform lain. Tu betul lah, kita faham. Itulah pasal author. Jadi bila melalui author kita dapat record, so dia membantulah dari segi blended learning punya report yang kita juga Maya ataupun Global ataupun CVL kena laporkan kepada KPT. Tapi student saya pun bila saya tanya, dia orang nak guna author, so dah guna yang lain guna author. Jadi saya pun guna author lah untuk semua benda. Student saya pun dah mula prefer author sebab lecturer lain guna author. Jadi saya pun follow je lah. Kita letaklah nota semua kat situ. Okey, jadi kalau ada apa-apa, boleh terus hubungi kami. Kami berada di mana-mana. Secara Maya, office kami kadang tak ada orang tapi kami kerja di belakang, kan. Tempat tu kosong. Ada tu tempat kosong tapi secara Maya kami hidup. CVN ni ada WhatsApp business tak? Create lah satu. WhatsApp saya je bang, senang. Tak, WhatsApp business ni dia boleh track record kan, macam WhatsApp business. Betul juga tu, macam PTM ada. Gunakan office-nya number, tak ada masalah. Okey. Kita nak kontak boleh Sila. Nanti kita create satu lah nombor office tu jadikan bisnes WhatsApp boleh kan? Boleh. Lagi best macam tu. Okey. Jadi boleh juga kat kami dekat sosial media punya platform, kami ada di LinkedIn, dekat Facebook, boleh cari, dekat Instagram ada, TikTok pun kita orang ada. Nampak? Kita orang kat mana-mana. Okey. Jadi rasa tak saya dah bagi link kehadiran dekat chat. Dekat Facebook pun ada dekat punya komen. Jadi boleh isilah kawan-kawan. Terima kasih banyak sudi hadir. Nak belanja kopi sendirilah secara virtual lah kat rumah kat mana office kan. Okey. Jadi sebelum kita tutup, ada nak tanya apa-apa tak kawan-kawan? Benda yang slide ni saya bagi link jap. Okey. Sebelum kita tutup, ada tanya apa-apa tak? Rasa tak ada apa, ni je kot untuk kami share dengan korang pada hari ni. Saya bagi dekat ruang chat. Kita tak guna PDF, kita guna website. Okey. Okey. Jadi rasa daripada tim Maya ada apa-apa nak bagi tahu ke, tambah apa-apa? Nak sharing sikit lagi ke?
Dr. Doria. Okey, untuk pendaftaran MOOC dengan MC sebenarnya secepat mungkinlah untuk kami buat tindakan untuk buat rantikan dan sebagainya. So dalam minggu ni minggu depan kami akan bergeraklah. So, kalau boleh dapat decide and daftarlah secepat yang boleh. Okey, itu je. Okey. Jadi rasa tak ada apa, kami pun tak suka nak ambil masa anda lama-lama. Biasa video conferencing ni boleh penat, okey. Jadi tak ada apa-apa, kalau faham boleh kontak, okey, boleh guna nombor telefon ke Facebook sebagainya kami ada. Betul nak tutup dah ni? Ada nak tanya apa lagi tak? Kawan-kawan ada tak? Okey, tak ada apa dah kot. Semua senyap, tak ada kan. Okey, terima kasih kerana hadir. Terima kasih, saya akan bagi recording ni kepada, saya akan share recording hari ni. Okey. Jadi saya tutup kita punya program hari ini dengan tasbih kifarah dan surah Manas. Okey. Dia nak ambil gambar ke? Ambil gambar ni. Komputer dah slow. Co-host boleh ambil gambar tak? Saya punya komputer dah slow. Muhammad tu, skrin dia besar tu. Sila bang. Dia tak boleh pakai handphone je ni. Alah. Aduh. Kita Muhammad dah besar. Print screen. Kejapnya. Saya punya komputer dah slow. Aduh, letih. Tak apalah. Apa? Boleh tukar tu. Lipat ni boleh ambil gambar ni. Skrin dia pun besar juga ni. Okey, jadi tutup Okey, bye. Terima kasih banyak kawan-kawan. Assalamualaikum. Semoga dapat bekerjasama. Terima kasih. Terima kasih tahniah semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Segan ada apa-apa bagi tahu. Kita ada je kat sini. Terima kasih bos. Terima kasih datang. Terima kasih. Susah je. Dog gift tak ada, dog gift. Dog gift. Dog gift. Tadi datang susah. Terima kasih. Mana dog giftnya? Dog gift secara virtual kak. Secara virtual lah. Sila bagi nombor. Bagi QR code lah. Haji ada ni kayu-kayu tu banyak lagi tu rasanya tu. Ada lagi. Bolehlah buat bakar lemang raya kan. Okay, terima kasih semua. Terima kasih. Okey. Kawan-kawan, dah gila makan. Ni yang CBN ni boleh buka ni, gambar ni, video ni, boleh ambil gambar ni. Latar belakang dia dah cantik dah ni. Gelap lah benda ni. Aduh, tak faham aku. Komputer berat lah bang. Bisa Amin tak boleh. Ha? Bisa Amin screen star tak? Tu, ya tu, screen dia besar tu. Senang. Ambil sekarang apa? Ini semua dah live ni. Apa je yang dapat. Esok saya datang bawa ni Telegram. Besok apa benda ceritanya Dr. Zri? Esok pagi dengan Prof Saidin lah. Duduklah dengar. Petang ni. Yang dengan PTM tu bila? Petang ni bang. Petang ni. Khamis. Petang ni. Bincang-bincang tanya-tanya dia orang. Dia orang lagi tahu. Baik tanya. Esok lawatan IO tu ke G3 kan? G3 betul. G3. Pagi kan? Ya, petang. Petang. Mana tulis pagi? Petang 2:30. Petang. Syahid, mana salah tulis? Aduh, sorry lah kawan. Aku salah lagi lah. Okey, tak apa. Pelan-pelan. Saya esok pagi dengan Dr. Saidin punya meeting kan. Ikutlah. Okeylah, apa-apa bagi tahu je. Okey. Terima kasihlah. Ramai 50 lebih ni. 40 lebih dah kurang. Okeylah, saya live dah matikan. Okey. Okey, dah lagi makan. Tengah hari. Okey. Assalamualaikum. Tanya bos. Tanya kepada sini dah lagi. Tidur tak cukup. Tengok alamat pukul 2 tu.
Aduh, baru buat benda ni. Terima kasih Kak Dah, Lija. mantap. Bye. Dr. Haji, Google Form tu pusat kepimpinan tak ada dalam senarai PTJ. Oh ya ke? Kita repair sekarang. Pusat Kepimpinan. Oh, bagus. Okey, buat sekarang. Nama penuh dia apa, Mi? Pusat Kepimpinan? Itulah nama panjang-panjang. Tengok macam kita pendek kan. Tapi rasa Maya sesuai lah. Yang lain tu alamak. Tak betul. CVL jadi VLC, LCV jadi LV. Ya, betul lah. Macam Sasi sebut tak pernah betul. CLV. Semua tak pernah betul. Jadi betul panjang-panjang je. Sejak CVL, VLC, LV tu yang paling banyak tu LV boleh banyak. Ingat bag ke tu, bag LV. Boleh lah Maya. Maya okey. Maya okey. So pusat kepimpinan Pusat kepimpinan apa nama? Penuh. Alamak. Panjang ni apa Upemi tu ke? Dr. No tu. Oh, lama. Upemi ke? Pusat Kepimpinan UTSM sudah. Okay dah. Oh, Dr. No, Kak No punya Apalah Kak No nama panjang-panjang. Aduh. Tu dipendekkan sikit. Settle, sudah ada. Okey, baik. Okey. Bye-bye. Okey, bye. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Saya tutup lah. Bye. Terima kasih Kak Lija buat video. Lawa gila. Ada bisu itu, tak bercakap. Tu lah, dia tak ada mic tu. Screen besar mic tak ada. Okey. Isi korang, isi buangkan direct semua. Semua isi. Isi. Dapat dah sikit. Okey, saya tutup sekarang Okey. Bye. Tanya ada suara ya. Ada, ingat tak ada. Bisu sekejap. Sorry doktor, lambat sikit video tu. Okey. Timing cantik. Semalam pun upload perlahan. Okey je. Ya tu. Apa-apa boleh. Siap. Pula video macam tu kan. Boleh lah. Sibuk sikit dengan SPR lah. Sibuk sikit dengan SPR. Itulah ni. Orang SPR ni. Yang tu After Effects je kan? After Effects. Tapi dah yang baru tunggu Encik Hemi punya. Itu render okey tak PC? Cepat. Pakai laptop. Pakai desktop slow sikit. Pakai laptop okey. Laptop lagi laju. Laptop dia laptop mahal. Grafik laptop lagi tinggi pada desktop. Laptop itu yang buat macam Matrix tu ikutkan PC saya memang slow gila tu. Kalau dulu macam harga 15,000 memanglah laju. Oh, betul lah. Oh, laptop kali Isa Dekat CVL, PC kali je paling mahal. Ya, Dr. Khalid punya laptop yang mahal gila tu tapi grafik dia tak sama dengan saya punya. Oh. Grafik saya punya lagi laju sikit banding dia punya. Dia paling power sekali. Tak apa, kita bagi je. Dia nak je kita bagi. Tunggu template baru ni. Best. Kalau ada. Template bila nak dapat? Template. Dah. Okay. Okay, Thank bye. you. Bye. Bye. Assalamualaikum. Salam.